Sebelum kita punya perbincangan ni saya letak dekat YouTube. Adakah you setuju ataupun you tak setuju? Ya, kata? Kita punya recording ni saya letak kat YouTube. Jadi orang ramai boleh tengok semua. Dia Ha, boleh dapat. sebab Jadi you saya setuju? setuju. Sebab saya dah tengok Ha? doktor punya apa YouTube yang cikgu doktor ngajar kelas kelas mana? Teaching ke tu? Eh, Ya. saya dah tengok tajuk-tajuk PSM. Yalah, maksud dia yang kita punya ni saya letak kat YouTube. You setuju ke? Kalau you tak setuju, saya tarik balik lah. Boleh Saya tu apa? doktor, boleh boleh. Boleh. Pasal Boleh. kita nanti pada saya, you senang dapatkan balik recording ni. Kemudian orang lain pun boleh dengar. Siapa-siapa nak dengar, dengar lah. Boleh boleh. Dengar mungkin ada sedikit kebaikan pada dia, Boleh doktor. pada you. Ya? Boleh boleh. Okay, jadi sekarang ni saya share konten ni. Mana you punya. Ini tajuk dia kan? Nampak? Tak keluar lagi. Okey dah. 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 Okey, hubungan antara antara gaya pembelajaran dan kaedah pembelajaran dapat meningkatkan kemenangan pelajar dalam akademik. Jadi macam tajuk PSM ni, hubungan perkataan dekat sini, dia akan melambangkan satu bentuk analisis. Orang boleh dapat bayangkan, siapa yang kuat akan dapat bayangkan lah dekat sini. Jadi saya copy dulu ni macam mana nak buat. You present you punya tajuk boleh? Pasal ni dalamnya ada WhatsApp semua ni. Dia punya person nak tutup WhatsApp. Oh. Pasal dia berbunyi. Setiap kali apa kan dia akan bunyi. Nanti saya cuba copy. Kemudian kita apa. Jadi yang apa tu dia bunyi nanti dia. Okay, saya stop sharing dulu. Okay, yang ini saya tutup dulu. Okay. Saya buka. Okay, kemudian share. Okay, nampak? Nampak? Okay. Jadi hubungan di antara gaya pembelajaran dan kaedah pengajaran dapat meningkatkan keimanan pelajar dalam akademik. Ya, kalau dikatakan hubungan ni dia adalah kajian mengenai korelasi. Ya. Okey, gaya pembelajaran ni bagus, ada learning style, dia banyak style lah. Jadi di kecemerlangan pelajar dalam akademik. Jadi dia punya tajuk ini pun terlalu umum. Jadi susah nak difokuskan. Kita nak mana? Hubungan gaya pembelajaran dan kaedah pengajaran dapat meningkatkan kecemerlangan pelajar dalam akademik. Pelajar mana? Skudai. Subjek apa? Subjek apa? RBT. Saya RBT. Hubungan dengan gaya pengajaran dapat. Maksud dia kalau kita nak apa, kita nampak maksud dia selama hari ini orang kata gaya pembelajaran ni ada kaitan dengan kecemerlangan pelajar ataupun performance ataupun achievement. Okay? Jadi dekat sini dia nampaknya macam correlation pun ada. Kemudian kita boleh kat sini juga antara mana dapat meningkatkan kecemerlangan. Regression pun ada. Gaya pembelajaran dan kaedah pengajaran ni kita ada, regression pun ada kat sini. Kita regreskan gaya pembelajaran dan kaedah pengajaran kepada kecemerlangan. Jadi yang tajuk tu agak besar dia punya apa. Untuk pelajar PSM. Jadi banyak perkara ni, gaya pembelajaran, kaedah pengajaran, kecemerlangan pelajar.
Jadi yang ini kalau katakan kalau analisis dia saya pandang kepada metode analisisnya. Kalau yang ini kita boleh buat analisis correlation menggunakan SPSS boleh. Kemudian kalau menggunakan Smart PLS pun boleh. Kalau gunakan Amos pun mungkin boleh dekat sini. Jadi dia punya kecemerlangan tu. Jadi yang ini agak besar ni dia punya kajian ni. Pasal kita akan nampak hubungan dia. Jadi macam mana saya nak tunjuk apa pen pula. Apa yang you assume tu. Okey, sekejap saya cuba apa. Saya cuba lukis. Ni gaya pembelajaran. Gaya pembelajaran. Kemudian begini. Kaedah pengajaran. Kemudian kecepatan. Ya, saya share lagi sekali ni. Dia punya. Okey, nampak tak saya punya window? Nampak doktor? You punya assumption ni adalah ni gaya pembelajaran. Dia akan pergi dekat sana lah, arrow ni. Ini arrow. Saya tak dapat arrow kat sini. Okay, jadi dia punya arrow tu macam tu. Okay. Okay, jadi yang ini apa yang terrangkum dalam tajuk yang you buat. You sebenarnya you tak sedar. Okay, jadi yang ini di antara sini dengan sini dia mana nak buat dia di antara sini dengan sini dia ada arrow macam tu. Jadi yang ini mana nak buat ini? Hubungan ni ya, dekat sini ada dua hubungan dia. Dekat sini ada hubungan di antara garisan satu garisan. Jadi dekat sini dia ada berkait dah kata. Saling berkait. Dia yang ini. Ya, yang ini sebenarnya yang ini ada dia punya. Ini sebenarnya arrow ni ada dua arrow. Okey. Jadi sekarang ini yang you katakan tadi ni. Jadi yang apa tu dia punya apa ni di sini ada dua arrow. Okey. Jadi yang ini sebenarnya bengkok ni. Ni yang garisan ni adalah garisan yang lengkung Yang ini dalam keadaan bulat. Okey, bulat macam ni lah. Faham? Saya erase dia ni. Jadi dari tajuk tu kita akan dapat dia punya apa. Jadi yang ini kalau nak buat ni dia besar sangat nanti you susah nak. Setiap benda tu you nak kena dapatkan data.
Ya, jadi dia macam tu dia punya rupa Jadi setiap ni you nak kena dapatkan data. Gaya pembelajaran you kena dapat data, kaedah pengajaran you kena dapatkan data, pencapaian you dalam sesuatu pencapaian dalam mana? Dalam PMR, dalam PSR, dalam suatu subjek, matematik, apa benda. Jadi kita boleh refresh. Yang ini namanya regression. Yang dua-dua ni adalah correlation. Boleh faham? Okay. Jadi nanti you akan mencari tiga tajuk. Tiga apa ni? Tiga perkara ni. Satu, yang ini pencapaian ni independen, yang ini independen. Jadi yang ini dengan ini ada correlation, yang ini ada regression. Okay? Jadi yang itu, jadi kalau kita lihat dekat situ, dah faham tadi yang apa tu, yang kita punya ni. Jadi saya stop share yang ni dulu. Jadi saya share yang asal tadi. Mana tajuk ni? Okay. Jadi hubungan antara itu rupanya, perbandingan tahap keberkesanan pembelajaran bersemuka atas talian dan talian kepada pelajar. Perbandingan tahap keberkesanan pembelajaran bersemuka dan atas talian. Mengapa kita perlu nak membuat perbandingan? Apa tujuannya? Nak tengok. Yang di atas ni apa yang nombor satu ni sebelum nombor satu ni. Apa masalah yang kita nampak? Asalnya RBT. nak tengoklah cikgu tu mengajar berkesan dekat dia punya pencapaian. Yalah, maksud dia kalau macam tu akademik pelajar ni memang orang kata ada masalah dalam RBT. Pelajar tak boleh menguasai RBT. Jadi kita tengoklah hubungan dia. Yang penting tu adalah akademik tu, pencapaian akademik tu, kecemerlangan akademik atau pencapaian akademik ni. Jadi yang kat situ kita kena pastikan, maksud dia kalau perbandingan tahap berkesanan pelajar bersemuka atas talian ni apa masalah yang kita nampak? Ni nak tengoklah apa kalau masalah yang pembelajaran online lebih berkesan ataupun bersemuka. Okey, jadi sekarang ini kalau kita nak buat macam mana perbandingan ni, kita nak bandingkan ni macam mana? Jadi bila perbandingan tu kita kena pastikan kalau kita bandingkan apple dengan apple, jangan bandingkan apple dengan limau. Betul tak? Kita nak banding tahap keberkesanan pembelajaran bersemuka dengan tahap atas talian. Jadi perbandingan keberkesanan pembelajaran bersemuka. Jadi macam mana kita nak buat ni nanti? Dia boleh berperbandingan ni, kita akan melihat eksperimen nanti. Dengan tajuk yang sama, kita akan buat online dan tajuk yang sama juga kita akan buat bersemuka. Jadi dekat situ dah jadi eksperimen. Pasal kita nak tengok tahap keberkesanan. Faham tak? Faham. Maksud dia punya analogi ialah seorang yang sakit diberi Panadol, seorang lagi tidak diberi Panadol. Jadi kita tengok, kita observe dia. Tengok kesan kita. Kita nak tengok perbandingan ni, keberkesanan ni, kesan ni. Faham tu? Faham. Yang ni totally tak boleh. Okey, dua tu sesuai. Sokongan bersekitar sosial dapat tingkatkan kemarahan insaniah pelajar. Jadi yang ini pun sama ni. Dia sosial dengan kemarahan insaniah. Ada dua perkara ni. Jadi kita nak regress sokongan bersekitaran sosial, social support. Dapat kemahiran insaniah pelajar di sekolah. Jadi di sekolah mana? Pelajar mana? Jadi kena pastikan nantilah dia punya ni. Jadi kalau dalam apa tadi, jawapannya adalah seperti mana yang tadilah. Jadi yang nombor satu tu tadi. Jadi saya stop yang ini. Saya share yang nampak nampak. Jadi saya erase yang ini.
Supaya you nampak dia punya apa tu. Okay, delete yang ini. Okay, jadi kita nombor 1 tadi apa persekitaran sosial kan? Betul? Ya, betul. Persekitaran sosial. Okay, jadi yang ini persekitaran sosial. Okay, yang ini lagi satu ialah apa? Kemahiran insaniah. Okay, insaniah. Okay, insaniah. Jadi dekat situ. Okay. Jadi yang ini kita boleh gunakan dia punya apa akan macam tu je. Satu anak panah saja. Jadi anak panah dia ke depan macam tu. Okay, jadi yang ini kita boleh gunakan kalau kita nak gunakan Smart PLS boleh. Jadi saya boleh tunjukkan Smart PLS. Smart PLS. Kita gunakan Smart. Hubungan ni Smart PLS. SMART PLS. Ini software. Jadi yang ini kalau gunakan apa pun boleh. Gunakan ini regression gunakan SPSS pun boleh. Smart PLS ni lagi mudah lah. Jadi yang ini tak berapa. Tadi yang pertama 3, yang ini 2 je. 2 je. 2 je. Jadi yang ni dah okey. Jadi saya stop sharing yang ni. Okey, saya share balik yang tajuk. Okey, nombor 2 ni totally tak boleh. Nombor 1, nombor 3 okey. Penerapan ICT dalam pembelajaran dan pengajaran dapat menarik minat pelajar. Okey, jadi penerapan ICT dalam pembelajaran dan pengajaran. Okey, penerapan ICT minat. Jadi itu pun sama. Sama seperti yang tadi. Sama dengan nombor 3. Sama dengan nombor 3. Jadi saya share yang ni, saya buat nanti. Okey, yang ini adalah apa tadi? Tajuk dia? Penerapan ICT. Ni adalah dia. Okay, ini adalah penerapan ICT kan? ICT kan? Penerapan ICT. Jadi dekat situ kalau kita lihat sekejap Okay, yang ini, yang bahagian dalam ni adalah menarik minat pelajar. Minat. Okey, yang ini adalah minat. Minat pelajar pada satu subjek ni. Okey, minat. Okey, jadi sekarang ini kalau kita lihat kat sini, jadi yang ini pun boleh buat Smart PLS. Jadi yang ini pun Smart PLS boleh. Ini apa? Yang di sini ada dia punya, nanti ada construct. Yang ini pun ada dia punya alat ukur dia. Dua-dua ni penerapan ni dengan minat ni perlu diukur dalam satu penerapan ICT dalam suatu subjek. Ini pun boleh. Okey, faham tu? Jadi yang itu kita pergi tajuk balik. Okey, yang ini yang nombor 1 boleh, nombor 3 boleh, nombor 4 boleh. Okey, kesediaan guru pelatih mengimplementasikan PAK 21 dalam pelajaran di sekolah. Yang ini satu je. Jadi kesediaan dia. Ini dalam pelajaran kesediaan. Jadi apa yang dimaksud kesediaan kita perlu apalah. Jadi apakah dia punya masalah yang kita nampak dekat sini? Jadi masalahnya adalah ada laporan mengatakan, contohnya ada laporan mengatakan guru-guru pelatih ini belum bersedia lagi untuk ataupun kurang bersedia untuk mengimplementasikan pembelajaran abad ke-21 dalam pembelajaran di sekolah-sekolah mana. Okay. Jadi perlu diingat PAK 21 ni sekarang ni telah berada pada tahun, telah berada 20 tahun abad ke-21 memula pada 2000 kan? Betul. Hingga 2100 kan?
Yang dah 2020, dah 20 tahun tau. 20 tahun lah. Jadi relevan lagi ke nak dikaji ni, guru pelatih ni? Macam tak je. Tak tahu, itu tak tahu. Kerana kesediaan guru ni. Cuba tengok dalam yang saya bagi apa tu, cara mencari bahan apa benda semua tu, dia cuba tengok. Dia tengok Mandalay, ada tak tajuk ni lagi? Ada tak tajuk ni? Dia bisa kurang. Dia kurang. Kalau dia banyak kaji kan, maksud dia 21st century learning. 21st century learning. You type gunakan apa tu, cuba you tengok dalam Mendeley tu pada tahun ada sekarang ni dikaji lagi. Maksud dia orang ataupun pengkajian tu banyak pada 2005, 2004 dah tak ada lagi dah sekarang. Jadi kalau itu aliran tak payah lagi dah kaji lagi. Jadi you tengok. Jadi satu boleh, tiga boleh, yang apa ni yang ini memang totally out lah dia bukan totally out. Tajuk ni cantik tapi nanti tak sesuai peringkat you PSM. Nanti you nak kena buat eksperimen dengan apa semua. You ada masa yang terhad saja. Boleh? Yang ini boleh. Tapi sini ada 3. Sini ada 2, sini ada 2 dan ini 1. Ada 1. Yang ini kena justify lah. Okay, tajuk yang ini kena justify. Ni tajuk yang ini kena justify. Justify maksud dia kena pastikan dia betul-betul lah. Kesediaan tu masih lagi PAK 21 ni masih lagi dikaji atau tidak. Okey? Jadi you pilih pada satu, tengok daripada gambar yang saya bagi tadi, tengok rujukan yang banyak tak? Macam persekitaran sosial banyak tak, ataupun dia kata social support, social support ataupun psikososial. Saya pun tak tahu ni social support ke psikososial. Yang ini maksudnya ini psikososial dalam kataan bahasa Inggeris psychosocial. Okay, jadi yang ini psychosocial ni cuba you tengok. Okay. Ini kemahiran insaniah ni apa? Skill. Insaniah apa? Soft skill. Soft skill. Di sini soft skill. Okay. Jadi yang itu. Jadi yang ini ICT, penerapan ICT dalam pengajaran minat belajar. Jadi yang ini minat ni interest ni. Cuba tengok dia punya, pilih satu nanti, kemudian tengok dia punya komponen-komponen. Kalau interest ni apa yang dia masukkan in interest. Kalau ICT tu apa yang dia masukkan dalam ICT. Sekarang ICT ni apa yang dikenali sebagai ICT sekarang. Ada web 2, web 3, web apa benda semua, macam-macam web ada kat sana. Jadi kena define ICT ni maksudnya apa. Apa yang banyak dibuat di sekolah sekarang ni ICT tu. Adakah online learning? ICT sekarang ni. Jadi yang ICT tu ialah Information Computer Technology, tapi di bawah ni banyak sub. Jadi kena fahami betul-betul. Jadi persekitaran sosial ni pastikan adakah social environment atau support social support environment ataupun psikososial ni kena pastikan ni. Apa sebenarnya? Boleh? Boleh Pak? Okey, pilih satu. Kemudian kalau boleh next week kita online lagi. Pilih yang berkenaan. Cuba apa? Jadi saya akan masukkan, saya akan pantau you 24 jam sehari, 365 hari setahun melalui Google Drive.
Okay. Jadi Okay. saya akan sediakan Google Drive. Jadi you menulis dekat sana. Saya nak tengok kalau boleh, biarlah setiap hari you buat 1-2 ayat. Tak payah banyak. Jadi kita nakkan momentum. Dalam membuat kajian, kita dalam research, kita nakkan momentum. Kalau hari ini kita buat, kita tinggalkan 3 hari, dia sebenarnya drag balik kepada kosong. Kefahaman you pada hari ini, you tinggalkan, nanti pada 3 hari yang akan datang, you akan kosong balik. Tak faham lagi. Jadi kalau boleh, tiap-tiap hari masukkan 1-2 ayat dah. At least satu, macam katakan, 1 ayat lah, 1 hari. 1 ayat 1 hari. Tulis saja. Kita nak momentum you menulis. Saya akan sediakan. Jadi apa-apa maklumat yang apa saya akan masukkan dalam Google Drive. Jadi minggu depan, hari ni hari apa? Selasa. Okey, cuba nanti kalau boleh hari Ahad nanti, you sediakan you punya tajuk ni, kemudian fahami tajuk tu. Saya dah beritahu ni konsep pisang kan? Ingat tak? Ingat. Apa dia? Kalau psikososial tu, maksudnya apa dia psikososial? Mengapa psikososial? Bagaimana orang mengkaji psikososial? Apakah instrumen yang digunakan untuk mendapatkan data bagi psikososial? Psikososial ni sesuai untuk bidang mana? Soft skill. Apa yang dimaksudkan dengan soft skill? Apakah soft skill yang diperlukan oleh majikan? Tanya semua. Supaya kita faham benda yang kita buat. Jangan kita apa benda dia. Kemudian kena cari. Jadi saya akan you membuat penulisan, saya akan pantau. You membuat bacaan, saya akan pantau. Dua-dua saya akan gunakan Google Drive. You akan report. Jadi minggu depan saya akan tunjukkan Google Drive bagi yang telah saya implementkan lebih kurang dalam 10 tahun yang lepas untuk pelajar-pelajar saya. Jadi semua pelajar saya sehingga peringkat PhD saya pantau gitu. Jadi kalau saya tengok you punya foto okey, tak ada masalah. Jadi minggu depan saya tunjukkan Google Drive kenaan, you masuk setiap kali you masuk, kemudian setiap kali you baca, you recordkan. Nanti report tu kita boleh buat dalam pembacaan dalam systematic review ataupun macam meta analisis sedikit kita gunakan data, kita gunakan ini kita gunakan table ke hasil orang punya pendapatan. Jadi yang you baca, you masukkan, nanti di akhir you nak tulis dengan lebih lengkap, saya akan bagi balik maklumat tu kepada you boleh masukkan dalam Excel balik semula. Pasal dia datang pada saya dalam bentuk Excel. Okey? Minggu depan saya akan terangkan tentang saya punya mekanisme untuk you menulis. Saya akan pantau lebih dekat lagi lah. Boleh? Boleh. Kiranya, Doktor, kiranya saya cuba nanti minggu depan pilih tajuk dulu kan ni? Pilih tajuk, cuba fahami dia punya konstruk tu. Macam psikososial ni apa, soft skill tu apa. Buat bacaan dulu sedikit tentang apa benda semua tu. Jadi, tengok dekat Mandalay, apa benda soft skill tu masih dikaji orang ke dalam keadaan sekarang. Kalau dia banyak kaji, kat mana soft skill tu dikaji. Psikososial tu kat mana dia kaji. Jadi benda-benda tu. Kenapa psikososial tu penting? Apa yang tidak diselesaikan melalui konsep psikososial? Apakah masalah yang ada yang boleh diselesaikan melalui konsep psikososial? Kalau psikososial tu macam stres, saya nampak. Work yang banyak itu bukan stres biasa, work stress. Soft skill ni banyak dalam macam mana banyak dalam manufacturing ataupun dalam dunia pekerjaan. Jadi yang itu kita kena apa? Sesuai tak benda ni dekat sekolah? Pernah tak orang kaji tu yang kita tengok dalam Mendeley tu? Kalau psikososial tu, you type your psikososial in school, keluar macam-macam, okey lah. Tak ada masalah psikososial tu dikaji dalam school. Pasal orang lain dah banyak kaji. Jadi sekiranya kita nak buat tadi, saya kata menggunakan smart PLS apa benda tu,
Jika semua orang banyak buat menggunakan psychosocial ni dalam yang ada kaitan dengan pelajar, kita request dia. Jadi smart PLS nanti tidak akan ada masalah. Nanti saya akan buatkan video bagaimana nak guna smart PLS. Sebab saya tahu guna Ya, jadi you SPSS ikut ni. video kena. Boleh. Tak apa, kita pergi satu apa ke atas, advance. Okay. Kita tak nak gunakan apa lagi, kita nak gunakan advance sikit lah daripada orang lain. Smart PLS tu mudah je pun, tak ada masalah pun. You type dia dekat YouTube tu, Smart PLS, nanti introduction to Smart PLS, nanti you nampaklah dia. Dia boleh ada dua data, yang mana regress terus dia dapat. Nanti bacaan-bacaan dia elok ke tidak, kita data apa semua kita boleh apa. Jadi dia lebih tinggi sikit lah daripada penggunaan apa tu. SPSS. Biarlah kawan-kawan yang lain buat SPSS, dia buat PLS. At the same time saya akan sediakan PLS video ni. Okey, betul. Boleh? Boleh. Cukup? Cukup Cukup. Nanti kalau tak tahu nanti saya tanya doktor lagi. Bila? Ya. Yelah, at least kalau apa, Ahad kita online. Boleh. Sediakan segala macam tu. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Kita jumpa. Okey, Assalamualaikum. Sekejap. Sekejap.